Kemudian yang kedua, wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua ni, musalli ala sayyidina amalan yang boleh menghapuskan dosa dan mengangkat darjat tu, apa dia tuan-tuan? Ialah memperbanyakkan langkah-langkah ke masjid. Subhanallah. Maksud dia apa? Langkah ke masjid pi. Maksud dia berjalan daripada rumah dia ke masjid. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Jabir kata apa? Jabir, sahabat Nabi SAW, dia kata rumah kami ni jauh-jauh daripada masjid. Jadi kami bercadanglah nak pindah rumah kami dekat dengan masjid tu. Nabi melarang kami. Nabi berkata, sesungguhnya musalli ala sayyidina Muhammad, kamu memperoleh kenaikan darjat setiap daripada langkah yang kamu lalui. Setiap langkah yang kamu lalu tu, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad, akan diangkat darjat di sisi Allah. Lagi jauh perjalanan rumah kamu, 500 langkah kamu daripada rumah ke masjid, 500 darjat Allah akan angkat setiap kali perjalanan kamu ke masjid, subhanallah. Dan salli ala sayyidina Muhammad. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi menceritakan tentang kisah tadi ini daripada Jabir radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud berkata pula, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad, jika salah seorang daripada kamu berwuduk dengan baik daripada rumah, seorang daripada kamu berwuduk dengan baik dan sempurna di rumah dia, kemudian musalli ala sayyidina Muhammad, dia pergi menuju ke salah satu masjid. Ni lagi satu amalan saya nak minta tuan-tuan tolong buat. Salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? Ambil wuduk di rumah siap-siap sebelum pergi masjid. Jangan biasakan kita ni ambil wuduk di masjid. Itu amalan orang yang tak reti. Kita orang mengaji, ambil wuduk di rumah siap-siap di masjid. Pasal apa? Yang pertama, fadilat kelebihan tu. Yang kedua, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalaulah kita ada 100 jemaah di masjid. Ni minimum ni. Masjid Andalusia ni bukan 100. Abang Cuk, selalu main jemaah berapa main? Dosa, berapa ratus orang? 100 lebih. Katalah 100 orang. 100 orang. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau 100 orang, seorang ambil wuduk 1 liter. Katalah, kita bukan 1 liter, buku apa? Banyak keluar, insyaAllah. Katalah seorang 1 liter. Maksudnya, kalau setiap orang yang 100 orang tu pergi ambil wuduk di rumah, dia telah jimat berapa liter masjid tu? 100 liter. 100 liter untuk satu waktu semayang. Kalau 5 waktu semayang, dah 500 liter sehari. Kalau sebulan, kali pula dengan 30, berapa tan ayak kita boleh jimat. Dan berapa banyak bil ayak yang telah kita boleh jimat. Dan anggaplah dia sebagai sedekah kepada masjid. Kita faham tak ni? Kita punya pasal masjid tanggung kos yang sangat banyak. Dia pasal. Kalau setiap orang ada ni tuan-tuan sekalian, subhanallah, masjid ni tak payah risau nak cari duit banyak-banyak apa semua sebagainya. Jimat, usaha untuk jimat. No? Salli alaihi. Yang kedua pasal apa tadi ni? Pasal fadilat. Kata Nabi SAW, salli ala sayyidina Muhammad, jika seorang kamu berwuduk dengan baik dan sempurna di rumahnya, kemudian dia pergi menuju ke salah satu masjid, nescaya dia akan meraih 3 keutamaan, kata Nabi SAW. Yang pertama apa? Allah akan menuliskan baginya dengan setiap langkah yang ditempuh itu satu pahala kebajikan. Setiap langkah dia pergi itu, Allah bagi satu pahala. Yang keduanya, musalli ala sayyidina Muhammad, dia angkat baginya itu satu darjat. Akan diangkat daripada setiap langkah itu satu darjat, dan dia hapus daripadanya satu dosa kejahatan. Satu langkah ni, satu pahala Allah bagi. Satu darjat Allah angkat. Dan satu dosa Allah gugurkan. Langkah berjalan pi di masjid, jalan pi di masjid. 50 langkah, 100 langkah ke masjid, subhanallah. 100 langkah, 100 darjat. 100 pahala Allah bagi. 100 dosa Allah gugurkan. Sahabat ni macam kita kan, dia terbayang, satu je pahala, sana sikit. Satu. Sahabat pun macam tu, curious. Tanya dekat Rasulullah, ya Rasulullah, satu qiraat pahala tu banyak mana Rasulullah? Tanya, curious. Bila Nabi duk cerita, siapa yang pergi ziarah orang mati, dapat satu qiraat. Kemudian, sembahyang orang mati, satu qiraat lagi. Kemudian, ikut jenazah, pergi ke kubur, mengiringi jenazah ke kubur, satu qiraat pahala lagi. Sahabat ni curious, dia nak tahu satu qiraat ni banyak mana.
siapa yang ada anjing di rumah dia, Allah akan angkat satu qiraat pahala. Salli ala sayyidina Muhammad setiap hari. Satu qiraat pahala setiap hari. Satu qiraat banyak mana? Satu qiraat banyak mana? Satu qiraat banyak mana? Sahabat duk tanya. Rasulullah kata, satu qiraat Uhud. Maksud tu satu gunung, satu qiraat. Kalaulah setiap langkah kita ke masjid tu, wallahu alam tuan-tuan, kata duk ada 100 langkah, maksud dah 100 gunung dah perjalanan kita tu nak letak di atas timbang mizan belah kanan. Kita faham dah? Dosa pula gugur, darjat pula diangkat. Tuan-tuan boleh rujuk kitab Bahrul Mazi yang cerita bab syurga. Satu tingkatan syurga, satu tingkatan darjat syurga. Kita duduk kat sini, tingkatan darjat syurga yang lagi satu dalam syurga tu macam melihat bintang di ufuk tinggi dia. Allahu Rabbi subhanallah. Faham tu? Tuan-tuan, walaupun dia tahu ni tuan-tuan nak dapat fadilat ni, walaupun dia tahu sagi dia ni jenis angin banyak tu angin. Sama berjalan tu sambil pro-pro bukan cerita Allah. Tak dan sampai masjid, langkah mula tu pom dah. Jenis orang angin banyak. Tapi pasal apa ambil wuduk juga? Ambil wuduk di rumah tu sebab nak dapat fadilat dia. Macam orang ambil wuduk nak tidur. Nabi duk cerita kelebihan orang yang berwuduk untuk tidur. Yang malaikat duduk dengan dia, menjaga dia sampai subuh, apa semua berdoa kepada dia sebagainya. Ni kata masuk Allah Ustaz, ambil wuduk sekali, masuk tidur, batas lalu, dia kata. Tidur belah lelaki. Lelaki duduk sebelah. Lelaki cik, batas dah. Dia kata, tak subhanallah. Okay, dia nak jaga dia pasal suruh lelaki tidur ujung kati. Abang tidur ujung tu abang. Suruh lelaki tidur ujung kati. 3 bantai dia buat tengah tu. Allah, dia kata. Tuan-tuan muslimat. Tak, memang batai pun. Bukan cerita bersentuh dengan lelaki batai. Bukan cerita bersentuh dengan bini batai. Telena sekali pun batai dah. Betul tak noh? Habis ambil wuduk pasal apa? Ambil wuduk sebagai persediaan untuk tidur. Kita ambil wuduk sebagai nak dapat fadilat tu. Walaupun tahu sekali dalam perjalanan kita akan batai. Nah, Allah, tuan-tuan masalah zaman. Tu. Para sahabat ni bila dapat offer pada Nabi ni, dia buat sungguh-sungguh. Nak materialkan benda yang Nabi SAW sebut tu. Dia pun nak buat sungguh-sungguh. Ni Jabir. Anas bin Malik. Dia berjalan dengan seorang sahabat yang bernama Salih ala Sayyidina Muhammad, Zaid bin Thabit. Tuan-tuan kenal Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit ni tuan-tuan kenal dia. Seorang sahabat Nabi yang sangat hebat. Tuan-tuan tengok tu Quran tu. Ini Zaid bin Thabit punya kerja lah ni. Waktu Sayyidina Abu Bakar membukukan Al-Quran, Sayyidina Abu Bakar mula-mula sekali membukukan Al-Quran dan disempurnakan pada zaman Sayyidina Osman. Waktu dia membukukan Al-Quran, nak buku Khalifah Sayyidina Abu Bakar waktu tu, dia panggil Zaid bin Thabit ni lah bertugas untuk menghimpunkan Quran ni dengan Sayyidina Umar. Bila zaman Sayyidina Umar, bila zaman Sayyidina Osman pun, selepas Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar wafat, zaman Sayyidina Osman pun dipanggil lagi Zaid bin Thabit ni untuk bertugas sebagai chief, sebagai dia panggil apa? Pengarah projek menghimpunkan Al-Quran ni, Zaid bin Thabit. Jasa dia sangat besar kita baca Quran, Zaid bin Thabit ni. Anas bin Malik kata, Masalih al-Jamaah, dia kata apa? Aku berjalan bersama Zaid bin Thabit, dan Zaid bin Thabit dalam perjalanan ke masjid tu, dia mengecilkan langkah-langkah dia. Berjalan kecil-kecil. Jalan kecil-kecil. Dia boleh bayang dia jalan lagu kecil-kecil jalan. Pasal apa buat lagu ni? Kata Anas bin Malik. Pasal apa jalan macam ni? Dia kata apa? Aku bertujuan untuk langkah-langkah kita ke masjid ni jadi banyak. Dia pegang sungguh kata Nabi tu. Abang kata, jalan kecil. Allahu Rabbi subhanallah. Musa iman dia kata. Dia panggil apa? Tamak dengan pahala. Tamak dengan pahala. Ubay bin Ka'ab, dia berjumpa seorang lelaki yang rumah dia sangat jauh. Salih ala Sayyidina Muhammad. Rumah dia kata, aku mengira rumah dia sangat jauh pada masjid. Tapi dia ni tak pernah tinggal sembahyang jemaah. Hebatlah. Rumah paling jauh pada masjid, tapi tak mau tinggal sembahyang jemaah. Kita pindah mari dekat masjid. Pasal apa? Untuk mudah kita pergi. Tuan-tuan, Nabi SAW Salih ala Muhammad, rumah dia tu kembang dengan masjid. Rumah Nabi ni kembang dengan masjid. Buka pintu rumah Nabi tu, masuk pintu masjid lah. Tirai rumah Nabi tu tirai masjid lah. Tuan-tuan boleh bayang rumah Nabi. Kalau rumah kita duduk macam rumah Nabi tu, syok tak? Syok kan? Pasal apa rumah tu? Syok Ustaz. Bila azannya senang, saya nak pergi masjid. Azan, saya pergi masuk masjid sembahyang. Saya mudah, saya balik.
Masjid semayang lagi, saya mudah saya balik. Kita pikat lagu tu. Nabi pula pikat lain. Rumah dia tepi masjid supaya dia boleh banyak beriktikaf di masjid. Bukan banyak di dalam rumah, banyak di dalam masjid. Kita banyak di rumah daripada masjid. Masjid tu sebab nak pergi semayang je. Nabi punya lama duduk iktikaf di masjid ni tuan-tuan, masalah zaman, sampai Nabi tak mau keluar nak sikat rambut ni. Dalam riwayat cerita, tuan-tuan boleh merujuk Sahih Bukhari, Mukhtasar Sahih Bukhari pun ada. Dalam bab iktikaf di masjid, Nabi SAW suruh kepala dia dalam bab haid, orang perempuan yang haid menguruskan suami, tidak terhalang untuk menguruskan suami kepada perempuan yang haid, Nabi SAW sikat rambut suami dia, Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW dia tak mau terputus dia punya iktikaf, sebab kalau keluar masjid putuslah iktikaf. Dia duduk masjid, dia suruh kepala kot tingkap untuk Aisyah sikat rambut dia, subhanallah. Punya sayang nak keluar masjid tu. Kita kalau boleh nak duduk dekat masjid, pasal apa? Pasal nak pergi untuk semayang lagi, nak patah balik lagi, nak pergi semayang lagi, nak balik. Nabi dekat rumah dia pun dia tak mau keluar dari masjid nak dapat pahala iktikaf di masjid tu, subhanallah. Sahabat ni rumah dia sangat jauh, tapi dia tak pernah tinggal semayang jemaah di masjid. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sampai Jabir kata apa, sampai Ubay bin Ka'ab kata apa, aku siap suggest dekat dia. Belilah ya fireballs biji, satu lebih kurang kot. Translate bahasa kita lah ni. Kalau dulu-dulu dia kata apa? Pilah aku suggest dekat dia, aku cadang kepada dia untuk beli kaldai sebiji, untuk dia pi mudah nak pi waktu malam-malam gelap tu, mudah dia nak pi. Lalu dia kata apa tuan-tuan masalah zaman? Dia kata aku sengaja aku tak suka rumah kediaman aku dekat dengan masjid. Sebab aku ingin agar dituliskan bagi aku ganjaran berpergian ke masjid dan kepulangan aku ke pangkuan keluarga. Aku nak nanti aku pergi berjalan masjid pun Allah kira pahala banyak, balik pun Allah kira banyak. Lalu Nabi kata dekat dia, kamu subhanallah, Allah telah menghimpunkan seluruhnya kepada kamu. Apa yang kamu nak dapat? Dia maksud dia apa? Dia tak mau sungguh, dia nak sungguh fadilat tu. Kita kata apa, Ustaz, kami ni habis naik motor, naik kereta pergi masjid tak dapat apa lah kot dah Ustaz nah. Taklah tuan-tuan, Allah pandailah nak kira untuk kita. Tapi sahabat ni dia sungguh-sungguh nak macam tu, dia tak mau sikit pun lari tu, nak tamak sahabat ni.